Kempen pilihan raya kecil PRKN 23 Don Cini akan berakhir 4 jam lagi. Dan siapakah yang bakal dipilih antara 3 calon, 2 calon bebas dan 1 calon Barisan Nasional oleh pengundi-pengundi di N23 Don Cini untuk merasai kehangatan kempen pilihan raya yang berlaku 4 jam ini? Kita terus sahaja bersama dengan Faris Azman yang sudah berkampung di sana. Faris, bagaimanakah pecutan terakhir kempen pilihan raya di Cini pada ketika ini? Baik, terima kasih Zulfitri. Sudah tentu hanya berbaki beberapa jam lagi. Ini digunakan sepenuhnya oleh setiap calon-calon yang bertanding. Boleh dikatakan daripada awal pagi sehinggalah malam sebelum jam 12.30 malam, iaitu sehingga jam 11.59 malam, di mana kempen PRKN 23 akan tamat. Sudah tentu ia menjadi satu ruang dan peluang bagi setiap calon yang bertanding untuk mendapatkan keyakinan setiap pengundi yang akan mengundi esok, iaitu sejumlah 20,972 pengundi di 13 pusat mengundi dengan 65 saluran yang disediakan oleh SPR. Dan hangatannya sangat terasa, begitu jentera-jentera daripada pagi dan petang, boleh katakan mereka berjalan di sekitar kawasan ini mempromosikan calon-calon mereka, baik daripada jentera Barisan Nasional Muhammad Sharif Mat Zain dan juga calon bebas Tengku Datuk Zainul Hisham Tengku Hussein yang menggunakan logo rumah, dan juga calon bebas seorang lagi Muhammad Shukri Muhammad Ramli yang juga menggunakan logo kunci. Jadi kempen ini dilihat sangat hangat sehinggalah menjelang 12.30 malam. Dan untuk berkongsi mungkin pengalaman politik bersama dengan saya ketika ini, dipersilakan terima kasih kepada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik dari USM. Prof, PRK baru, nombor baru, mungkin ini dalam sejarah negara kita dalam PRK. Bagaimana mungkin Prof melihat dalam tempoh berapa jam, dan mungkin bagaimana rakyat yang akan memilih esok pada 4 Julai ini? Saya rasa kita akan mencatat satu sejarah baru, merupakan satu pilihan raya kecil selepas dalam tempoh masa COVID, dan sudah pasti pendekatan amalan yang juga baru. Apa yang mau kita lihat ke besok sewaktu mengundi akan lebih ketara. Apakah pengamalan itu diamalkan oleh pengundi di sini yang mana demografi, geografinya agak unik. 91% pengundi Melayu, 85% adalah peneroka Felda, dan juga 56% adalah pengundi muda. Bagaimanakah mereka cuba aplikasi dalam konteks normal baru ini? Kita lihat waktu kempen pun agak berbeza sedikit, walaupun pendekatan lama, tradisional, konvensional itu masih digunakan pakai. Waktu yang sama kita lihat mereka juga cuba untuk memastikan bahawa apa saja SOP yang disediakan oleh SPR itu digunakan pakai. Yang pertama di sini juga menarik adalah kita akan melihat SPR tanpa ada pengerusinya. Pertama kali PN bertanding di bawah Muafakat Nasional dan juga anggota-anggota yang lain. Bagaimana kita lihat pertembungan di antara dua bekas Perdana Menteri. Ini merupakan kubu kuat salah seorang bekas Perdana Menteri. Yang lebih menarik saya rasakan di sini adalah bagaimanakah pengundi di sini akan jadikan rujukan otak kaki untuk pilihan raya akan datang. Apakah demografi, geografi ini sesuai atau tidak? Sudah pasti saya rasakan tidak. Tetapi apakah kelemahan yang akan hadir di sini boleh dilakukan penambahbaikan untuk pilihan raya umum jika dilakukan pada masa terdekat? Masa terdekat, dan kempen dilihat sangat sihat dan politik matang itu ada pada PRK nombor baru. Mungkin pilihan raya bila-bila masa katanya sebelum-sebelum ini pemimpin politik mengatakan begitu. Bagaimana indikator ini adalah indikator yang akan dibawa kepada PRU? Ya, ia nampak tenang sebab ketidakhadiran buat kali pertama juga dalam sejarah Pakatan Harapan tidak meletakkan calon mereka. Maka kita lihat dua calon bebas yang guna tenaganya, logistiknya agak terhad berbanding dengan calon Barisan Nasional, tetapi ada gerakan yang berlainan dibuat oleh calon tersebut. Yang harus kita lihat juga di sini adalah bagaimana untuk pilihan raya umum akan datang, SPR boleh menggarap pembaruan dari segi kematangan yang ditunjukkan oleh pengundi di sini sebagai satu penanda aras kepada pengundi lain. Walaupun kawasan ini agak dianggap luar bandar, tetapi ia boleh jadikan satu bentuk umum agar pengundi lain juga dapat belajar apakah bentuk pendekatan yang digunakan pakai di dalam pilihan raya ataupun hari mengundi nanti. Bagi saya rasakan bahawa agak menarik, walaupun pada awal semua katakan bahawa ini hanyalah satu pilihan raya kecil yang mungkin membosankan kerana tidak ada Pakatan Harapan, tidak ada calon yang dianggap gergasi, tetapi harus kita lihat di sinilah sejarah baru akan bermula. Dari segi pendekatan, strategi yang digunakan, kempen yang akan mempamer kekuatan setiap calon, walaupun tenang, tetapi kita barangkali akan melihat bahawa perubahan sedang dilakukan. Memanglah kita boleh jangkakan keputusan
tidak akan ada satu yang berbentuk di luar jangkaan ataupun kejutan, tetapi majoriti itu penting untuk calon Barisan Nasional. Dan sejauh manakah calon bebas akan mahu memastikan tidak kehilangan deposit mereka, kerana dalam pilihan raya umum yang lepas 3 kawasan di sini, Prabu Jaya, Bebar dan juga Pulau Manis, ketiga-tiga calon PKR hilang deposit. Apakah akan berlaku kepada calon bebas besok? Itu persoalan. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, pengalas politik dari USM, mengenai apa yang akan berlaku, apakah jangkaan kita dalam PRK nombor baru pertama dalam sejarah negara ini. Akan kita lihat esok jam 8.30 pagi sehingga 5.30 petang. Madar rakyat menentukan siapakah wakil rakyat yang dipilih dari 3 calon yang bertanding di 13 pusat mengundi. Itu yang dapat saya bawakan di sini. PRKN 23 kempen akan berakhir dalam beberapa jam lagi. Zulfitri terus bersama berganda. Terima kasih Faris Azman dan juga Profesor Dr. Siva Murugan Pandian sebentar tadi. Pastikan anda bersama kami di Astro Awani untuk mengikuti laporan komprehensif pilihan raya kecil Don Cini esok.